Pasir Salak yang tenang pada hari ini suatu ketika dahulu menyaksikan kebangkitan Datuk Maharajalela atau nama sebenarnya ialah Pandak Limong menentang penjajahan British. Kompleks sejarah Pasir Salak ini menjadi lambang perjuangan anak watan mempertahankan negara dan bangsa. Kompleks sejarah Pasir Salak sebenarnya merupakan satu memorial penting dalam menceritakan tentang kebangkitan rakyat Perak dalam menentang penjajahan British di Perak. Datuk Maharajalela Pandak Lam, perjuangan beliau mendapat restu daripada pembesar Perak serta sokongan daripada penduduk Pasir Salak dan Kampung Gajah. 2 November 1875 pada waktu pagi hari raya puasa, hari raya kedua, J.W.W. Bush telah dibunuh oleh pejuang-pejuang Melayu. Sejarah penentangan bermula pada 20 Januari 1874 apabila Raja Abdullah, iaitu seorang daripada kerabat Diraja Perak, melakukan kesilapan terbesar apabila meminta sokongan British bagi membolehkan dirinya menjadi sultan. Pada tarikh itulah perjanjian Pangkor dimeterai. British mengiktiraf Raja Abdullah menjadi Sultan Perak, manakala Sultan Ismail diturunkan daripada tahta. Secara rasminya, Perjanjian Pangkor telah melantik seorang residen British untuk menjadi penasihat kepada Sultan dan juga Kapten Speedy sebagai penasihat kepada Menteri Ngah Ibrahim. Dan sini jelas menunjukkan yang Perjanjian Pangkor sebenarnya merupakan satu agenda tersirat British untuk menguasai pentadbiran kekayaan di Perak. J.W.W. Bush dilantik sebagai residen pertama di Perak umumnya dan Tanah Melayu khususnya. Setibanya di Perak, Bush mula bertindak di luar batasan kuasanya. Tindakan dirinya bagai raja yang memerintah. Dia tidak menghormati peranan dan kuasa diraja dalam sistem pemerintahan orang Melayu. Apabila dilantik menjadi residen British di Perak, Bush telah menstruktur kembali cukai-cukai dan juga menaikkan cukai-cukai sedia ada, antaranya cukai komoditi yang dibawa diniagakan di kawasan muara Sungai Perak hingga kawasan pedalaman dan sebaliknya. Juga Bush telah cuba menghapuskan sistem perhambaan di Perak. Tapi pada masa yang sama, hamba-hamba yang dirampas daripada pembesar-pembesar tempatan ini telah digunakan oleh pihak British untuk kepentingan peribadi. Malah ada juga Bush menggunakan hamba-hamba wanita untuk kepentingan dia dan juga untuk kepentingan askar-askar British, dan tindakan ini memang memalukan pembesar-pembesar tempatan dan juga menimbulkan kemarahan rakyat tempatan, di mana sistem perhambaan merupakan lambang ketaatan rakyat kepada pemimpin dalam konteks di tanah Melayu. Hubungan di antara Bush dengan Raja Abdullah tidaklah begitu baik. Perlakuan-perlakuan Bush dilihat merendah-rendahkan tindakan Raja Abdullah. Bush pernah menyuruh Raja Abdullah supaya diam dan tidak terlalu mengajar dia cara mentadbir negeri Perak, kerana dia tahu bagaimana untuk mentadbir berasaskan keperluan yang perlu untuk dilaksanakan oleh pihak British di Perak. Dan ini memang tindakan yang dianggap biadab dan dianggap memang berunsur kepentingan ekonomi pihak British semata-mata. Mesyuarat di Durian Sebatang 21 Julai 1875 merupakan penyatuan pembesar-pembesar Melayu Perak ketika itu, di mana mereka telah mengadakan mesyuarat di rumah Haji Mat Yassin untuk membincangkan tindakan Bush, kebiadaban Bush dan peraturan-peraturan yang diperkenalkan dilihat cuba mengakis kekuasaan pembesar-pembesar di Perak dan secara tak langsungnya memperlihatkan tujuan sebenar British dalam penjajahan Pangkor untuk menguasai kekayaan di Perak. 3 langkah utama telah diputuskan dalam mesyuarat 21 Julai 1875, iaitu Bush akan diracun. Selepas itu, kalau tidak berjaya, akan diadakan upacara bermain hantu, dan jika tak berjaya juga, Bush akan dibunuh.
Oktober 1875 memperlihatkan Bush telah memaksa Raja Abdullah supaya menandatangani peristiwaan untuk menyerahkan kuasa, peraturan-peraturan dikenakan oleh pihak British dalam aspek perundangan yang dilihat sebenarnya secara tak langsung telah memberi kekuasaan kepada pihak British untuk mentadbir Perak, dan Raja Abdullah telah diugut sekiranya tidak menandatangani perjanjian tersebut ataupun surat persyaratan tersebut. Raja Abdullah akan dilucutkan daripada jawatan dan digantikan dengan Raja Yusof yang berada di Senggang ketika itu. 15 Oktober 1875, Gubernur Negeri Selat Sir William Jervois ketika itu telah mensiarkan yang Perak akan diletakkan di bawah pentadbiran tanah jajahan Inggeris di London dan akan ditadbir oleh Pesuruhjaya yang dilantik oleh pihak British. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan yang Perak telah dijajah sepenuhnya oleh pihak British. Surat persiaran yang ditandatangani oleh Raja Abdullah ditampar di Bandar Baru, dan serentak dengan itu sebanyak 21 das tembakan meriam telah diadakan untuk upacara tersebut. Selepas itu, Bush telah memerintahkan ataupun menyuruh tentera-tentera British atau wakil-wakil British untuk menampar poster di seluruh negeri Perak, termasuk juga Pasir Salak. Menyedari apa yang berlaku berkaitan dengan surat persyaratan ini dan seolah-olah menyerahkan negeri Perak kepada British secara keseluruhannya, Datuk Mahajalela telah marah, telah menimbulkan ketidakpuasan hatinya mencapai ke tahap yang tidak dapat dibendung lagi, yang membawa kepada perancangan membina kubu pertahanan di Pasir Salak serta memperlengkapkan pertahanannya dengan bekalan senjata api seperti pemuras dan juga ubat bedia. Pada malam 1 November 1875, Bush telah mendarat di Pasir Salak tetapi tidak rapat ke tebing Pasir Salak, sebaliknya di tengah-tengah sungai. Bush telah dapat jangkakan yang tindak balas pihak orang Melayu terhadap tindakannya untuk menampar poster surat persyaratan yang akan dilaksanakan di seluruh negeri Perak, dan jangkaan ini juga tepat. Apa yang dijangkakan surat persyaratan itu akan ditampar di Pasir Salak benar-benar berlaku, di mana menjelang waktu pagi 2 November 1875, Bush telah memerintahkan Mak Ashad untuk bertemu dengan Datuk Mahajalela supaya berjumpa dengan Bush di Perahu Naga, dan tindakan Bush dilihat amat kurang ajar, dan ini merupakan umpama retak nanti belah. Akibatnya Datuk Mahajalela telah memarahi Mak Ashad, dan juga dia tidak akan membenarkan Bush menampar poster di Pasir Salak, dan dia hanya akan mengikut, maksud saya Datuk Mahajalela hanya akan menamparkan persyaratan tersebut sekiranya diarahkan oleh Raja Abdullah. Bush menjadi marah dan menyuruh Mak Ashad supaya menamparkan poster yang ada di Pasir Salak. Yang pertamanya, poster telah ditampal di kedai Cina Kok Ah Yong. Akibat daripada itu, Pandai Induk telah menanggalkan poster yang ditamparkan oleh Mak Ashad dan menyerahkan poster tersebut kepada Datuk Mahajalela. Datuk Mahajalela menjadi marah dan menganggap insiden penampalan surat persyaratan atau poster ini merupakan pencabulan kawasan atau haknya di Pasir Salak, menyebabkan Datuk Mahajalela mengeluarkan satu perintah supaya semua poster-poster yang ditampal oleh Mak Ashad diturunkan. Akibat daripada kedegilan Mak Ashad yang masih juga menampal poster walaupun diturunkan oleh pembesar-pembesar tempatan, terutamanya Datuk Sagur, Pandai Indut dan juga Kulu Ali, Si Puntum dan juga Si Tuah, menyebabkan Pandai Indut hilang sabar dan terus menikam Mak Ashad sehingga mati. Apabila Mak Ashad ditikam mati, ia merupakan satu isyarat kepada pejuang-pejuang ataupun pada penduduk-penduduk Pasir Salak ketika itu untuk terus mengamuk dan merejam lembing ke arah Bush yang sedang mandi dalam Jamal Rakit. Akibat daripada lontaran lembing yang menghujani Bush dalam Jamal Rakit tersebut, salah satu rejaman lembing yang dilontarkan oleh Pandai Induk telah mengena dada Bush. So,
bus telah jatuh ke dalam sungai. Serentak dengan itu juga, si Tuah telah mengambil lembing yang diberikan oleh Datuk Mahathir dan menikam lagi sekali bus. Dalam keadaan bus yang tinggal nyawa-nyawa ikan dan tercungap-cungap di dalam air, si Puntum telah melakukan tindakan penyudah yang menetak bus di kepala. Kalau ikut berdasarkan kepada saksi perhakiman perbicaraan Datuk Mahathir, berdasarkan kepada keterangan Inspektor Lagi Subuh, satu jari kelingking bus putus dan kepala dia terbelah dengan cuba menahan tetakan si Puntum yang menetak bus menggunakan sundang. Datuk Maharaja Lela didapati bersalah oleh mahkamah yang bersidang dari 14 hingga 22 Disember 1876. Beliau telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati pada 20 Januari 1877. Datuk Maharaja Lela adalah pejuang bangsa yang bertanggungjawab kepada sumpah dan janjinya.